Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Apa khabar semua penonton-penonton rancangan Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan juga kesihatan ini dapat kita menggunakan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersama dengan saya lagi Da'i Hilman pagi ini, insya-Allah kita akan bicarakan tajuk-tajuk yang akan merungkai kekeliruan kita dan juga memberikan kita kefahaman untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah penonton-penonton kita daripada rancangan Tanyalah Ustaz juga mendoakan buat sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin sekarang menerima musibah terkena jangkitan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan mereka juga terus sihat dan juga kembali sedia kala kepada ahli keluarga mereka, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi penonton-penonton sekalian, Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah, ketika dunia dilanda wabak COVID-19, inilah masanya untuk kita semua bermuhasabah dengan pelbagai ujian. Antara ujian getir yang dihadapi ketika ini ialah apabila masjid ditutup, maka hilanglah satu nikmat untuk beribadah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah penonton-penonton, pagi ini kita akan bicarakan tajuk yang dekat dengan jiwa kita. Tapi sebelum itu kita nak lihat satu tayangan video yang akan dipaparkan di kaca TV anda, orang kata apa, terkini mengenai isunya masjid ditutup. Tapi sebelum itu kita nak lihat apakah statistik sakit penyakit wabak COVID-19 ini di kaca TV, insya-Allah. Jadi di kaca TV sekarang kita boleh lihat kes yang terkini 92 kematian, iaitu 1.68% setakat 21 April. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sakit ini ataupun penyakit ini Allah SWT akan angkat dan juga kita akan diberikan kesembuhan seperti sedia kala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah penonton-penonton, sebelum kita mula dengan lebih lanjut, boleh kita saksikan satu paparan video yang disediakan oleh kru penerbitan untuk kita lihat suasana masjid ditutup. Silakan. Baik, itu dia, kita bekerja di rumah. InsyaAllah penonton-penonton, kita masih lagi dalam kawalan, perintah kawalan pergerakan. Jadi insyaAllah masjid-masjid walaupun ditutup, kita tetap juga akan teruskan, orang kata apa, beribadah ataupun kita meneruskan amal ibadah kita seperti biasa dengan orang kata apa, dengan ibadah kita di rumah bersama dengan ahli keluarga. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak lihat satu lagi bingkisan video di kaca TV anda. Di Malaysia juga ditutup, tapi di New Zealand juga kita boleh lihat Perdana Menterinya iaitu Jacinda Ardern iaitu bertindak membatalkan majlis sambutan kali pertama iaitu tahun tragedi serangan Masjid An-Nur di Christchurch yang sepatutnya diadakan pada 15 Mac lalu. Jadi penonton-penonton, itulah orang kata apa, kebimbangan yang melanda diri kita bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bicarakan satu tajuk iaitu dekat dengan jiwa kita seperti yang kita tengok paparan video itu tadi, iaitu Masjid Semakin Sunyi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subi. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok Ustaz rajin buat live di Facebook. Masya-Allah. Jadi insya-Allah manfaatkan. Mengisi kekosongan dengan sebab masjid pun semakin sunyi. Jadi kita meriahkan dengan apa yang kita boleh. Ustaz,
Sebelum tu Ustaz, kita nak bagi tahu kepada penonton-penonton semua, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800 881637 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi boleh tanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Fadil Ustaz. Dan seperti biasa di ruangan Facebook siaran langsung kami, boleh tuan-tuan dan juga puan-puan berkongsi dengan rakan media sosial kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya terlupa, saya juga nak raikan tetamu video sidang video kita, iaitu daripada Dr. Abdullah Ismail daripada pengerusi Masjid Taman Temeloh Jaya dan juga Ustaz Hamdan Muhammad, Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. InsyaAllah kita akan bersama dengan mereka sebentar lagi. Kita akan bertanya kepada mereka suasana masjid kosong ni, insyaAllah. Jadi sebelum kita mula dengan lebih jauh, Ustaz, orang kata apa, hari ini tajuk kita masjid semakin sunyi. Dia kata masyarakat kita pun, sahabat-sahabat kita di luar sana pun sudah tahu. Orang kata apa, masjid yang hanya kedengaran hari ini adalah laungan azan semata-mata. Jadi pendapat Ustaz sebagai pembukaan gelanggang kita pada pagi ini, boleh Ustaz ceritakan sikit mengenai tajuk kita masjid semakin sunyi? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada da'i kita pada hari ini, Da'i Hilman. Saya bersama dengan beliau pada pagi ini. Dan begitu juga kepada kru-kru Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kepada tuan-tuan dan puan-puan yang juga sudi untuk menonton rancangan kita pada pagi ini. Yang mudah-mudahan perbincangan kita berkaitan dengan masjid semakin sunyi itu dapat sama-sama kita bicarakan, dan mudah-mudahan ada sedikit perbincangan yang bermanfaat yang dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memulakan perbincangan kita berkaitan dengan masjid semakin sunyi ini, saya nak menyentuh tentang ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yahsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Adapun mereka yang dapat mengimarahkan, mereka yang dapat menghidupkan dan membangunkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan sembahyang, mereka mengeluarkan zakat, walam yahsya illallah. Pada saat yang serupa tidak ada satu pun ketakutan melainkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bila kita berbicara tentang soal masjid, yang menghidupkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan jelas daripada ayat tersebut tentang hakikat sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita rasa bimbang dengan melihat suasana dan juga keadaan yang berlaku, masjid semakin sunyi keadaannya. Ingatlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunyi bagaimanapun rumah Allah Subhanahu wa taala di atas sebab-sebab yang tertentu, tapi hasil daripada amalan-amalan yang kita lakukan sebelum daripada itu juga telah menjelmakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat pergi untuk menuju ke masjid, tetapi sudah menjadi kebiasaan kepada kita sebelum berlakunya PKP, berlakunya musibah COVID-19 ini, maka pada saat yang serupa telah menjadi satu kebiasaan kita menunaikan salat berjamaah di masjid. Salat subuhnya dijaga, salat zuhurnya dijaga, salat asar, dan begitulah salat-salat yang lain menjadi kebiasaan kepada kita. Walaupun kita berada di rumah, tunaikan salat di rumah, tetap pahala ganjaran di masjid itu akan diperolehi. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara
kutiba alaihi ma kana muqiman sahihan atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang hamba itu sakit, idza maridal abdu au safara, ataupun disebabkan kesibukannya sehingga menyebabkan dia terpaksa keluar daripada kampung halamannya, tempat tinggalnya, untuk mencari nafkah ataupun untuk bekerja, tidak lain kerana Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaihi ma kana muqiman, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan semasa dia berada di kampung halamannya. Semasa waktu kosong duduk di rumah, apa yang dibuat sebelum berlakunya COVID-19 ini. Pada saat sebelum berlaku peristiwa tersebut, dia adalah merupakan orang yang rajin untuk menunaikan ibadah solat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang terawal, dialah yang rajin membaca Al-Quran di rumah Allah, tetap pahala itu akan diberikan oleh Allah dengan berdasarkan hadis tersebut. Dan juga yang kedua, sahihan, saat ketika dia sihat. Pertama, semasa dia tidak sibuk. Ketika itu dia lakukan amalan tersebut, dan semasa sihatnya dia juga melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Perkara itu pahalanya tetap akan diberikan oleh Allah disebabkan kesakitan yang menghalang dirinya itu untuk melakukan amal-amal dan juga ibadah tersebut. Sebab itu jangan bimbang bila kita bercerita tentang rumah Allah Subhanahu wa taala kosong, bukan kerana keinginan daripada kita, tetapi datangnya itu adalah musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana yang menentukan dan yang menjadikan ia berada dalam keadaan baik ataupun buruk itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, makna kata jelas kepada kita. Orang kata apa? Yang baik pada Allah SWT, yang buruk itu pun Allah SWT berikan kepada kita untuk kita sama-sama berfikir. Isunya bukan masjid sahaja sunyi, tapi macam mana kita nak memasjidkan rumah kita sendiri. Jadi insya-Allah kita nak teruskan satu soalan Ustaz daripada Facebook, daripada Razali Zali. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu. Soalan saya, adakah kesunyian masjid-masjid di negara kita ini berlaku semasa PKP atau sudah lama berlaku sebelum berlakunya PKP? Yang kedua, adakah selepas berakhirnya PKP, masjid-masjid di seluruh negara akan penuh dengan jemaah atau terus suram sewaktu sebelum PKP? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #StayAtHome. Satu, orang kata apa, renungan yang bagus, soalan yang bagus Ustaz. Makna kata, bukan ke sebelum PKP ni masjid juga pun dah semakin sunyi. Jadi adakah selepas PKP ni kembali sunyi balik ke ataupun macam mana Ustaz? Silakan. Masya-Allah, terima kasih kepada saudara Razali atas soalan yang dikemukakan. Apakah sebelum berlakunya PKP ini ataupun berlakunya musibah COVID-19 ini, apakah masjid itu berada dalam keadaan sunyi? Itu soalan yang menarik yang perlu untuk kita bicarakan semula. Nak tanya sunyi ataupun tidak, itu kena tanya pada Tuan Imam tu. Pergi ke masjid-masjid, buat satu kajian. Dan hakikatnya begitulah seperti mana yang diajukan atas soalan tersebut, yang kebiasaan orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dah confirm. Maksudnya dah confirm tu ada penyakit-penyakit tertentu, ya 3 serangkai, 2 serangkai dan penyakit tertentu. Time ketika doktor menentukan dia sakit dengan penyakit yang tidak lama lagi akan bertemu dengan Allah, kadang-kadang datang waktu itulah datang pergi ke masjid, ke rumah Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan majoriti yang berlaku, kalau kita melihat apa yang berlaku di negara kita, rata-rata di rumah Allah Subhanahu wa taala yang hadir itu mereka yang telah pun berusia. Atas sebab mengatakan usia telah pun meningkat dan waktu itu hanya untuk tumpukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu perkara yang bagus. Tapi malang kepada kalangan anak-anak muda kita, remaja-remaja kita yang kurang terdidik dengan didikan Islam, seperti mana yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Rasulullah mengatakan kepada sesiapa yang tidak mahu untuk datang ke masjid, ke rumah Allah, dibakar rumahnya. Harriku buyutahum, itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan gambaran betapa pentingnya masjid di mata dan pandangan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka itu hakikat yang perlu untuk kita fikir-fikirkan dan juga renung-renungkan bersama. Dan mungkin dengan musibah yang berlaku pada hari ini, dalam tempoh beberapa minggu yang kita lalui ini, memberikan kepada kita suatu pancaran hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala
untuk kita memulakan langkah yang baru, memuhasabah balik semula akan diri kita ini untuk kita mengisi dan memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya banyak fadilat apabila kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Memulakan rezeki kita dengan menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala itu sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah keberkatan kepada umatku saat ketika mereka berpagi-pagian. Pagi-pagi sudah pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan berkaitan dengan masjid juga, idza raaitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang manusia itu dia pergi sentiasa berulang-alik ke rumah Allah, saksikanlah dalam dirinya itu bibit-bibit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyaksikan adalah Allah. Allah yang memberikan jaminan kepada seseorang yang hidupnya seringkali berulang-alik ke rumah Allah, ada tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, antara kelebihan orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala itu antara lain di antara orang yang akan diangkat darjatnya di sisi Allah berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bikum ad-darajat. Hendak tak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kamu dan juga pada saat yang serupa dapat mengangkat darjat kamu. Ada 3 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kasratul khuta ilal masajid, iaitu memperbanyakkan langkah-langkah untuk menuju ke rumah Allah. Jadi dengan berdasarkan hadis-hadis seumpama ini memberikan kepada kita suatu kekuatan, mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa ini untuk menjadikan kepada kita semakin bersemangat nanti apabila masjid dibuka, tolong penuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan daripada kita bersama, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, tadi Ustaz dia sebutkan sikit kelebihan kita berulang-alik ke masjid, yang antaranya adalah orang kata apa, menampakkan bibit-bibit keimanan seseorang. Cuma orang kata apa, pada musim PKP ni ada sahabat-sahabat kita di rumah sudah membuat orang kata apa, mini surau di rumah. Jadi kalau kata kita ulang-alik ke mini surau dalam rumah tu pun, adakah dikira dapat kelebihan bibit keimanan ni, Ustaz? Silakan. Subhanallah, hidup kita sentiasa berada dalam keadaan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perkara yang cukup baik. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah au alimun au muta'allim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia ini semuanya dikutuk, maknanya tidak memberikan apapun kebaikan dalam kehidupan kita, dan apa yang terkandung di dalamnya itu illa zikrullah wa ma walah, melainkan apabila kita isi kehidupan kita di dunia itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir kita kepada Allah adalah menunaikan ibadah salat. Ya, dan begitu juga dalam hadis menyatakan yang kedua antara amalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala puji, iaitulah amalan kita berusaha untuk menjadi seorang yang alim. Dan kemudian yang ketiga, ataupun tak menjadi orang yang alim, jadilah orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Seperti mana dalam rancangan kita pada pagi ini, kita sama-sama berbicara dan membincangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cuma soalnya, apabila kita menjadikan mini masjid di rumah, apakah mini masjid itu dikategorikan sebagai masjid? Ulama telah pun sepakat untuk mengatakan walaupun kita mengadakan mini masjid di rumah, ia tetap tidak dikatakan sebagai masjid. Sebab masjid dia adalah merupakan satu tempat yang diwakafkan khas mata-mata untuk menunaikan ibadah solat fardu kerana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rumah kita bukan sekadar kita gunakan untuk menunaikan solat. Di rumah kita itu kita gunakan untuk makan, untuk minum, untuk tidur dan segala aktiviti-aktiviti dalam kehidupan kita. Hatta sekarang ni pun pada musim PKP dah ada swimming pool dalam rumah. Saya dok dengar tengok kawan-kawan hantar dalam viral tu, tengok Allahu akbar, anak-anak dah terlalu boring, boleh tak sediakan swimming pool? Buat swimming pool masing-masing. Ya, mana kata kita tak boleh nak menjadikan orang kata rumah itu sebagai definisinya sebagai masjid. Jadi kita jelas benda tu. Jadi insya-Allah Ustaz, kita mungkin nak berehat seketika. Jadi penonton-penonton saudara semua, terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami minta berlindung denganmu daripada penyakit syafaat, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kembali lagi kita bersiaran. Jadi itulah sedikit sebanyak orang kata apa video rakaman yang mana kita lihat di sebuah masjid, iaitu suasana solat Jumaat. Sudah tentu kita merindui keadaan itu dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan kembali untuk melakukan solat Jumaat bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah penonton-penonton, alhamdulillah kita bertuah pada pagi ini kita dapat bersama dengan seorang tokoh, iaitu Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, iaitu Ustaz Hamdan Muhammad, untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, Dai Hilman. Ya, macam mana Ustaz? Keadaan dekat masjid nampak lengang tu dalam video tu. Beginilah suasana yang begitu sepi. Yang mana insya-Allah kita mengharapkan dalam masa terdekat nanti insya-Allah mudah-mudahan. Ustaz, bila kita kata masjid ni sepi, adakah suasana dekat masjid itu sepi semata-mata sepi ataupun dakwah juga akan turut sepi, Ustaz? Terima kasih kepada Rahman dan rakan-rakan di rancangan kita pada hari ini, yang mana pada hakikatnya kita lihat masjid itu sekarang ini sepi tanpa kehadiran jemaah-jemaah yang kita rindu. Tetapi hakikatnya dari segi pengisian program kita semakin rancak sebenarnya. Yang mana pelbagai program yang telah kita susun melalui media sosial ataupun melalui web yang telah kita sediakan, yang mana kita dari segi gerak kerja dakwah semakin hebat. Kita bukan hanya dari segi program-program di masjid, tapi di luar pun kita semakin hebat sebenarnya. Baik, makna kata ada program-program lah yang dilaksanakan oleh Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Cuma Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz, apakah program-program yang dijalankan? Dengar cerita ada talian, secara talian, secara langsung dan sebagainya. Boleh Ustaz ceritakan sikit? Pelbagai program yang telah kita sediakan, yang mana saya rasakan dalam suasana PKP ini rasanya lebih tersasar. Dari segi bantuan yang kita berikan, kita pergi ke rumah-rumah, dari segi kuliah, dari segi talian persoalan dan melalui media sosial, dan terutama sekali segi kuliah online yang kita laksanakan. Yang mana saya rasakan ramai juga yang melihat dari segi online kuliah-kuliah yang telah kita laksanakan. Ustaz, dengar cerita Masjid Putrajaya ni pun masjid, orang kata apa, dengan kurungan masjid besi lah kan, orang terkenal dengan masjid besi. Ada juga buat satu program yang orang kata mirip-mirip. Tanyalah Ustaz, bagaimana tu Ustaz? Boleh cerita sikit? Jadi saya katakan program yang mana program yang telah kita laksanakan dari segi kuliah online dan data online, dan program Tanyalah Ustaz ni kita persoalan masyarakat ya. Kita menyantuni mereka dengan pelbagai kaedah. Selain daripada WhatsApp, kita ada talian hotline khas yang mana di talian 0174443300, yang mana masyarakat boleh bertanya terus apa saja permasalahan berkaitan ibadah ataupun bantuan sebagainya. Dan kita juga melalui media sosial yang mana tidak boleh melalui Tanyalah Ustaz lah, yang mana kita bukan memakai broadcast secara timbalan, tapi kita menggunakan media sosial yang ada untuk kita menyantuni masyarakat. Kita bagi tahu kepada masyarakat bahawa masjid walaupun sepi tetapi dekat di hati para jemaah sebenarnya, yang mana kita menyediakan pelbagai saluran selain daripada page masjid, Instagram dan sebagainya, dan kita juga ada hotline yang mana kita sediakan untuk jemaah yang untuk bertanya apa saja permasalahan, insya-Allah. Mantap. Terima kasih Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz. Saya difahamkan Ustaz juga adalah kaunselor di tele MyCare Ustaz, COVID-19. Jadi Ustaz ceritakan sikit bagaimana kaunselor, apakah yang berlaku untuk COVID-19 Ustaz?
Yang mana tele My Care COVID-19 ini, yang mana satu program di bawah Agensi Agama Jabatan Perdana Menteri yang berbagai agensi yang turut bersama. Yang mana kita menyediakan beberapa saluran secara talian ataupun melalui email, yang mana bermula dibuka pada jam 8.30 hingga 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi kepada masyarakat Malaysia yang mempunyai ada permasalahan dari segi nasihat, bukan hanya untuk orang Islam tetapi untuk pelbagai, yang mana kita ada kaunselor yang mana pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu dari segi masalah sosial, masalah keluarga, mungkin stres duduk kat rumah terlalu lama, ataupun dari segi masalah bantuan dan sebagainya. InsyaAllah JAKIM kita meletakkan satu tempat untuk kita selesaikan masalah masyarakat kita pada hari ini dalam suasana PKP COVID-19. Yang mana talian memang tidak putus. InsyaAllah kita akan sentiasa menyertai masyarakat. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hamdan atas info yang diberikan, dan mudah-mudahan kita semua dapat maklumat sedikit sebanyak mengenai info masjid-masjid ini. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustaz, mana kata Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ni pun ada melakukan sedikit sebanyak aktiviti yang gitu secara online, secara atas talian. Jadi Ustaz masih lagi imam masjid ke atau bagaimana Ustaz sekarang? Bagaimana pengurusan masjid dan sebagainya? Pengalaman di masjid itu memang agak lama. Saya mula terlibat dengan masjid iaitu pada tahun 2001 sehingga sampai kepada akhir penghujung 2019. Dan sekarang ni dah tak terlibat dengan masjid secara langsung lah. Secara tidak langsung tu memang banyak masjid-masjid yang terlibat lah. Cuma secara tidak langsung tu secara langsung tu memang tidak ada lah. Tak ada lah. Cuma Ustaz ada makluman daripada rakan-rakan di masjid ada buat ada online juga. Alhamdulillah, saya melihat dengan mana-mana masjid, hatta jemputan pun ada minta supaya buat secara online, khususnya pada bulan Ramadan ni. Dan sebenarnya saya melihat bila berlakunya peristiwa ataupun COVID-19 ni, sebenarnya dia memberikan satu kreativiti, lebih kreatif di kalangan pihak masjid ni untuk mengadakan siri-siri dakwah. Bahkan bila dilihat sekarang ni memang semakin rancak teman-teman yang berada di sekitar sahabat-sahabat ni, mereka mengadakan siri-siri pengisian melalui online lah, Facebook, live Facebook, Telegram, Instagram dan sebagainya. Dan hakikatnya perkara seumpama ini adalah merupakan satu kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melatih mereka ini lebih berfikir dan lebih berdaya kreatif untuk merancangkan bagaimana misi dan kaedah dalam berdakwah. Maknanya kata bukanlah satu penghalang kepada kita sekiranya masjid ditutup, tapi dakwah tetap kita teruskan dengan di atas talian dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita nak terus lagi soalan daripada Facebook daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dai dan kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang semakin sunyi disebabkan penularan wabak COVID ini, mungkinkah teguran halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya yang selama ini memandang sepi akan solat jemaah di masjid? Masa Allah berikan peluang untuk berjemaah, tidak digunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dan bila perintah untuk tidak memakmurkan masjid dikeluarkan, mulalah timbul keresahan di hati mereka ini. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalannya ringkas Ustaz. Adakah dulu kita ni tidak ambil berat mengenai solat di masjid? Sekarang ni kita tak boleh solat secara total di masjid. Jadi adakah ini teguran halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih kepada Puan Mazni atas soalan yang dikemukakan tadi. Apakah peristiwa berlakunya penutupan masjid pada apa yang berlaku pada hari ini adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itu adalah merupakan satu perkara yang tidak mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kepada kita semula tentang apakah sebenarnya peranan dalam hidup kita ini. Ya. Sebab itu kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak menegur. Kita kadang-kadang tak baca Al-Quran, kita tidak membaca akan pengisian daripada Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran itu sebagai sumber hidayah untuk kita fikirkan. Ya. Dalam surah Sad ayat 29 sebagai contohnya, Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang diberkati oleh Allah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih. Kita nak mentadabbur akan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan, waliyatadzakkar, dan kita nak mengambil peringatan. Ini kadang-kadang kita lupa dalam hidup kita sebagai seorang manusia ni, memang kadang-kadang kita terlupa. Maklum sahajalah hidup kita ini dipenuhi dengan pelbagai bentuk ujian hiburan
yang merupakan ujian-ujian yang besar dalam kehidupan manusia. Bahkan perhiasan yang Allah sediakan kepada manusia ini melebihi perhiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluk yang lain. Itu jelas sekali dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan satu persatu, hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab ila akhirih, sampai akhirnya Allah ceritakan satu persatu sebagai ujian kita sehingga menyebabkan kita terlupa apakah sebenarnya peranan hidup kita ini di dunia. Tiba-tiba berlaku peristiwa seumpama ini, dia mengingatkan kepada kita, teguran kepada kita agar tolong isikan masa kita dalam tempoh masa Allah berikan, kurniakan nikmat kepada kita, gunakan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal yang salih. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, igtanim khamsan qabla khamsin, itu rebutlah 5 perkara sebelum datang tempoh 5 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Di antaranya salah satu bila Allah turunkan sakit, ya. Sihat kamu, sihataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum datangnya sakit. Sekarang ni zaman penyakit yang banyak datang kepada kita, maka sebelum daripada itu kita sihat, tolong gunakan masa sihat kita, kerana masa dalam kehidupan kita akan sentiasa bergerak dan terus bergerak. Dia tidak akan berpatah balik ataupun kembali semula ke belakang, dan pada saat yang serupa usia kita semakin menghampiri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu orang kata apa, mudah untuk kita faham mengenai isunya masjid semakin sunyi ini, mungkin teguran pada Allah SWT tidak dinafikan, tapi mungkin juga teguran bagi kita sendiri untuk kita dapat jadikan diri kita lebih kata apa, beriman kepada Allah SWT dan juga jadi insan lebih berguna, insya-Allah. Sebelum tu saya teringat ada satu ayat. Nah, kita baca sebenarnya pada setiap pagi hari Jumaat itu dalam surah As-Sajdah, Allah kata apa? Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan rasa kepada kamu, kepada mereka, wala nuziqannahum minal adzabil adna, daripada azab yang dekat, yang hampir dengan kita. Dan sebagian ulama mengatakan azab yang hampir dengan kita itu adalah ujian, musibah-musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan di dunia ini, berbanding dengan azab nanti di hari akhirat. Azabil akbar itu adalah azab di hari akhirat. Tujuannya apa? Matlamat hujungnya Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka berpatah semula, patah balik. Oh, dulu masa sebelum daripada ini apa sebenarnya apa yang telah aku lakukan. Dan tiba-tiba Allah turunkan ujian. Selepas daripada ujian, tolong perbetulkan semula akan kesilapan-kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Baik, insya-Allah. Jadi kita nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton bertuah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hilman dan juga Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Omar Abdul Majid dari Pemda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji, sihat Alhamdulillah saya sihat. Dai ada juga Ustaz lihat ya. Ya, alhamdulillah. Teruskan dengan soalan Haji. Ya, soalan saya begini Ustaz ya, kadang-kadang kita dululah masa belum PKP ni, masa belum ada COVID-19 ni, kita ni ada kalanya malas juga nak ke masjid ni, pula ke masjid, tapi bila dah kena PKP macam ni, kena wabak macam ni, dia terasa teringin pula, dia rasa rindu pula dah kepada jemaah dan juga nak pergi ke masjid ni. Adakah ini sikap ini di teguran Allah bahkan tu Ustaz tadi, apakah ini yang menyebabkan kita terasa teringin pula nak pergi Ustaz, sedangkan dulu rasa malas sebab pasal tak pernah kena macam ni Ustaz. Jadi bila kena macam ni kan teringin pula nak perginya, teringin sangat nak solat Jumaat berjemaah, solat waktu berjemaah, nak pula nak pergi. Masa dulu rasa malas sangat nak pergi. Jadi apa sebenarnya, apakah benar apa yang Ustaz cakap tadi, ini satu teguran yang membolehkan kita mengubah kesikap macam mana tu? Itu soalan saya Ustaz pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar. Soalan yang bagus. Dulu ketika mana ada peluang tak terasa. Bila mana dah ditutup macam ni, dah tak dapat keluar rumah, rasa rindu pula, teringin pula nak sembahyang kat masjid. Adakah benda ni satu simptom yang biasa Ustaz? Boleh Ustaz ceritakan sikit? Baik, menarik ya. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang menarik. Dan hakikatnya itu adalah merupakan sifat yang ada pada diri manusia. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita tengok cerita yang berlaku di kalangan manusia ini apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok dalam surah Sajadah juga Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na, kalau sekiranya kamu lihat al-mujrimun, orang-orang yang bersalah, mereka yang melakukan dosa,
ketika berada di hari akhirat kelak mereka akan berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, tolong pulangkan kami semula ke dunia, kami nak melakukan amal yang saleh. Begitulah hakikat kita semasa berada di dunia. Allah nak memberikan gambaran tabiat kita. Sebelum kita merasai akan musibah daripada Allah, kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita dipenuhi dengan pelbagai bentuk nikmat. Memang hidup kita ni ujian yang paling besar ni, kita menghadapi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu banyak sehingga akhirnya menyebabkan kita terlupa. Nikmat-nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hujibatil jannatu bil syahawat wa hujibatin naru bil makarih. Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya dunia ini hujibatil an-nar, ditutupi neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai bentuk keinginan-keinginan daripada kita, dan sementara syurga Allah Subhanahu Wa Taala ditutupi dengan perkara-perkara yang begitu menyusahkan bagi kita. Jadi dalam keadaan telah berlaku hal sedemikian rupa, itu perkara biasa. Cumanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia merupakan satu nikmat untuk kita memperbetulkan semula akan sikap kita sebelum daripada ini, sebelum nanti kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana gambaran yang berlaku pada hari ini itu adalah merupakan gambaran juga yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Kalau hari ini berlaku perkara sedemikian rupa, kita masih ada ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita teruskan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyakkan akan amal-amal salih dengan peristiwa yang berlaku pada hari ini, dan pada saat yang serupa kita menjauhkan segala bentuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan segera kita memohon ampun dan bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru daripada itu, peristiwa ini memang peringatan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbetulkan akan apakah kita punya perancangan ataupun kita punya manifesto kita dalam hidup sebelum kita bertemu dengan Allah. Baik. Mana kata dalam kehidupan kita ni, dulu kalau kata kita boleh makan semua benda kita tak hirau, tapi apabila dah datang bulan puasa kadang-kadang teringat tepung pelita. Macam tu lah Ustaz. Jadi saudara terus duduk di rumah dakwah, biar tanyalah Ustaz teruskan. #biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami minta berlindung denganmu daripada penyakit syafa, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah dengan hashtag kita biar tahu jangan keliru. Jadi penonton-penonton, hari ini kita masih lagi bicarakan tajuk Masjid Semakin Sunyi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita dan juga boleh bertanyakan soalan di ruangan Facebook dan juga talian yang tertera di kaca TV anda, insya-Allah. Jadi baiklah penonton-penonton, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak saksikan satu video iaitu disediakan oleh pihak Tanyalah Ustaz untuk kita lihat suasana satu masjid di Temeloh, Pahang. Jadi penonton-penonton, Masjid Taman Temeloh Jaya ini Pahang tiba-tiba menjadi sebutan apabila berjaya menggamit lebih 600 jemaah menunaikan solat subuh setiap hari. Dan namun semua itu kini bagai tinggal kenangan angkara COVID-19. Masjid ini sama seperti masjid-masjid yang lain kini terpaksa menutup pintu. Kita saksikan satu bingkisan video yang tertera di kaca TV anda, insya-Allah.
Jadi itulah sedikit bingkisan yang kita sediakan, iaitu sebuah masjid di Temeloh Pahang, iaitu Masjid Taman Temeloh Jaya. Masya Allah, kita lihat ramai jemaah-jemaahnya dan hari ini suasananya kosong dan juga sepi, tidak ada jemaah-jemaah yang menghadiri solat di sana. Jadi insya-Allah kalau tadi kita bersama dengan seorang ustaz iaitu imam daripada Putrajaya, kali ini kita bersama seorang tetamu kita iaitu Dr. Abdullah Ismail, iaitu pengerusi Masjid Taman Temeloh Jaya, Temeloh Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Ya, Doktor, bagaimana suasana dekat Temeloh pada ketika ini? Adakah masih sesak ataupun masih mentaati perintah PKP? Alhamdulillah, suasana di Temeloh sangat-sangat baik. Maknanya walaupun kita dah 3 minggu ada pusingan yang ketiga PKP, tapi keadaan terus berada dalam keadaan tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, sebelum ni kita lihat masjid Masjid Taman Temeloh Jaya ni satu masjid yang sangat meriah dengan aktiviti masjidnya dan juga jemaah pun sangat meraihkan aktiviti masjid. Cumanya bagaimana reaksi para jemaah penduduk sekitar taman apabila berlakunya PKP ni, Doktor? Silakan. Ya, Da'i Hilman, Ustaz Firdaus yang saya kasihi, sebenarnya saya ingin maklumkan bahawa pada malam ketika arahan PKP itu, saya sendiri yang buat pengumuman kepada semua jemaah yang pada malam terakhir itu masih ramai, penuh ketika solat Isyak sampai keluar. Dan ketika saya buat pengumuman itu pun, saya pun tak tahan, air mata pun keluar mengatakan bahawa tuan-tuan, mulai pada hari besok kita tidak lagi boleh untuk solat secara berjemaah. Ini reaksi yang pertama yang saya sendiri tunjukkan dan juga yang respon kesedihan yang ditunjukkan oleh para jemaah. Tetapi Ustaz, Allah alhamdulillah, berkat selama 5 tahun kita bekerja dengan memberikan penekanan bahawa apa yang kita buat ini mesti berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Maka arahan untuk menutup masjid ini pun juga berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan fiqh yang membenarkan dia, dan juga kita melaksanakan ketaatan pada ulil amri. Jadi walaupun berat rasa hati kami dan seluruh jemaah yang memang ramai setiap hari termasuk subuh, tetapi bila perkara ini diberi kearahan pada kami, alhamdulillah ianya mendapat sambutan secara baik dan secara automatik dia mendapat kerjasama yang sepenuhnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna kata pihak masjid dan juga para jemaah menerima benda ni dengan profesional. Jadi Ustaz, Doktor, minta maaf. Jadi kalau kata kita tahu masjid ni banyak dengan aktiviti, cuma pada musim PKP ni apakah aktiviti yang dijalankan oleh pihak masjid? Silakan Doktor. Ya, soalan yang sangat menarik. Sebab kalau kita tak kena gaya, orang Pahang panggil ya, masjid akan jadi sunyi sepi selama 1 bulan lebih dalam tempoh PKP. Tetapi apa yang kami buat di Masjid Temeloh Jaya, tanpa nak membangga-bangga, saya ingin sebut bahawa masjid ini ketika orang ramai tetap berada dalam hati masyarakat. Tetapi ketika PKP ini pun masjid ini tetap berada dalam hati masyarakat. Ada 2 perkara yang kami lakukan. Yang pertama, kita ada aktiviti online yang dibuat secara sistematik. Kami ada banyak kumpulan-kumpulan yang kita wujudkan di bawah Masjid Taman Temeloh Jaya. Antara yang kita buat ialah siri-siri tadarus Al-Quran yang kita baca setiap hari daripada kalangan Biro Dakwah, Biro Muslimat, Biro Khairat Kematian dan beberapa badan-badan lain yang berada di bawah naungan masjid. Kemudian saya sendiri selaku pengurusi da'i, saya memberikan tazkirah 5 minit setiap hari agar kewujudan masjid, misi masjid tetap sampai ke akar umbi kepada masyarakat. Jadi di sudut maya ini kita manfaatkan sepenuhnya, jadi mereka tidaklah rasa masjid ini terpisah terus dengan mereka. Kemudian da'i yang saya nak kongsi yang kedua ialah sejak hari yang pertama perintah PKP ini, masjid telah membuat satu tindakan proaktif
yakni mengenal pasti mereka yang susah di kalangan kami. Selain pada golongan asnaf yang dah ada tersenarai, kami juga mencari kumpulan-kumpulan susah yang memang ramai berada di taman kami ini. Maka inilah gerakan yang bagi saya cukup menarik. Yakni bukan saja kita mengeluarkan duit tabung masjid membantu mereka, tetapi jemaah datang menyumbang melalui online, datang menyumbang ramai-ramai wang, dan wang itu kita menyediakan barangan yang disiapkan di kedai dan diagih-agihkan kepada begitu ramai kumpulan sasar yang susah. Jadi maknanya masjid ini tetap sampai ke setiap rumah dia punya aspirasi, dia punya perjuangan. Alhamdulillah. Jadi mana kata satu tindakan yang bagus daripada pihak masjid saya kira, dan juga orang kata apa, doktor, orang kata apa, sekarang ni Ramadan pun nak dekat. Jadi kemungkinan besar kalau tidak ada arah mentang esok adalah Ramadan. Kemungkinan kita pun tak tahu. Jadi doktor, saya difahamkan Masjid Temeloh ini adalah satu masjid yang buka 24 jam ketika mana waktu Ramadan. Cumanya dari sudut hati doktor sendiri, apakah yang doktor rasakan ketika mana kali ini Masjid Temeloh Jaya ini tidak lagi boleh berfungsi seperti masjid-masjid seperti Ramadan-Ramadan yang sebelumnya? Silakan doktor. Ya. Dai. Ya. Hati saya sama dengan hati dai. Sama je. Maknanya Ramadan kali ini kita rasa sayu sedikit kerana kita kehilangan satu platform. Betul, memang di Masjid Temeloh Jaya setiap kali Ramadan masjidnya terang menerang 24 jam dengan aktiviti bermula daripada subuh sehinggalah subuh pagi esoknya. Tetapi saya selalu menyatakan bahawa kepada sidang jemaah semua bahawa semua ni Allah yang tentukan. Kadang-kadang kita faham apa yang kita rasa baik bukan semestinya baik dalam perancangan Allah. Apa yang kita rasa tidak baik bukan sebenarnya mungkin baik di sudut perancangan Allah. Maka kepada kami reda dengan semua ini, tetapi kita tidak berputus harap. Sebagai contoh, kita hanya kehilangan satu platform sahaja, yakni kita kehilangan ruang untuk solat berjemaah dan kita kehilangan ruang untuk mengadakan solat tarawih secara berjemaah yang cukup menarik. Tetapi ruang-ruang lain masih ada, terlalu banyak. Sebagai contoh, membantu orang fakir miskin, memberikan juadah berbuka puasa melalui platform masjid, kemudian kelas-kelas tadarus Quran yang kita buat di rumah-rumah. Kemudian inilah peluang yang paling baik kami wawarkan kepada semua jemaah bahawa inilah peluang kita sembahyang bersama dengan ahli keluarga kita. Inilah peluang yang tak pernah Allah wujudkan. Suami menjadi imam kepada isteri, ayah menjadi imam kepada anak-anak, bukan saja isyak maghrib, tetapi mungkin kali pertama kita dapat solat tarawih memimpin mereka. Jadi semua tu saya fikir walaupun kita kehilangan satu medan di masjid, tapi di atas kefahaman kita bahawa Allah kurniakan satu medan yang baru, dan andai kata semua sekali rumah bergabung, maka seolah-olah kita juga mendirikan berjemaah yang kita buat selama ini, insya-Allah. Insya-Allah. Betul doktor. Doktor, saya difahamkan Masjid Temeloh Jaya ini adalah masjid cemerlang bagi program Masjid Gemilang Pahang pada tahun 2019. Cuma boleh tak doktor bagi saranan kepada kita semua dan juga masjid-masjid yang ada, apakah yang perlu kita lakukan untuk jadikan masjid kita atau masyarakat kita masjid yang gemilang juga? Silakan doktor. Okey, terima kasih Dahi. Sekali lagi soalan ini menakutkan saya. Kerana saya selalu sebut di mana-mana saya bukanlah pengurusi yang terbaik. Dr. Abdullah bukan orang yang terbaik. Masjid Temeloh Jaya bukan masjid yang terbaik. Cuma kami ini sedang melaksanakan untuk memastikan masjid ini menepati betul masjid yang Allah kendaki, masjid yang Rasulnya kendaki. Soalan ini saya jawab dua saja. Yang pertama ialah kita kena memastikan bahawa kita kena ada clear direction. Apa yang masjid nak buat sebenarnya? Sebagai contoh, masjid kami Temeloh Jaya pada tahun 2016, kita melancarkan apa yang dikatakan pelan strategik masjid 2016-2020 yang mengandungi 6 perkara penting dalamnya ataupun 6 strategi outcome. Salah satu saya nak sebut salah satunya adalah agenda meramaikan kehadiran solat berjemaah. Dan ada 5 agenda lain. Yang ini kita fokus betul-betul selama 5 tahun
sampai dia jadi. Yang kedua, Da'i, saya selalu sebut di mana-mana bahawa kekuatan masjid tidak akan berjaya kalau hanya peranan pengerusi sahaja. Sebab tu saya menyebut di sini bahawa kejayaan kami sebagai permulaan ini adalah hasil sokongan padu daripada jawatankuasa dan juga pegawai yang memberikan kerjasama kepada misi dan visi kami tadi. Tetapi yang paling besar yang saya sebut di mana-mana ialah sokongan padu yang diberikan oleh para jemaah. Satu jemaah ini ialah orang yang kita kena raikan. Jemaah inilah manusia yang kita kena ucapkan terima kasih kerana mereka lah yang sebenarnya menghidupkan jemaah. Dan akhir sekali, setelah benda ini berlaku, kita wujudkan ukhuwah dan kasih sayang agar manusia yang datang ke masjid ataupun mereka yang melihat masjid, mereka merasakan masjid memberikan ketenangan kepada mereka dan Islam itu terjemur daripada sebuah masjid, insya-Allah. Itulah di antara beberapa perkara yang saya sebut bahawa gabungkan kekuatan jawatankuasa dan jemaah dengan satu direction yang jelas, insya-Allah kita boleh berjaya. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Abdullah Ismail atas perkongsian yang menarik pada pagi ini. InsyaAllah ada rezeki kita juga berjumpa selepas PKP ini. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sedikit orang kata apa bingkisan ataupun perbualan video yang kita sempat bicarakan bersama dengan Dr. Abdullah Ismail, iaitu pengerusi Masjid Taman Temeloh Jaya. Makna kata banyak yang aktiviti dilakukan dan juga nasihat yang kita ambil. Satu benda yang saya tertarik iaitu mengeluarkan duit tabung masjid untuk kita agihkan kepada keperluan bukan saja kepada asnaf tapi golongan yang memerlukan di sekitar kawasan masjid kita. Saya kira benda ni perlu ambil cakna kepada rakan-rakan kita yang bertugas di masjid dan juga sahabat-sahabat kita di masjid, insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz, tanpa sedengahkan masa, saya nak ambil lagi satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya Zainal Abidin Omar Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi, daripada Western Beaufort, Sabah. Kalau saya salah sebutlah, daripada Sabah. Soalan saya, dalam kita memendung kerinduan untuk solat di masjid ketika PKP ini, setiap kali kita melaluinya dan tak dapat memasukinya, apakah kerinduan kita ini juga merupakan ibadah atau dikira pahala bagi diri kita? Soalan yang bagus, Ustaz. Makna kata, apabila mungkin kita tak dapat pergi masjid, tapi apabila kita fikir, kita rindu, benda ini juga adalah ibadah, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Zainal atas soalan yang diajukan tadi berkaitan dengan keinginan dan kerinduan kita dengan rumah Allah. Dan memang semua orang rindu, termasuklah diri saya yang dah terbiasa dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dengan tuan pengurusi tadi Dr. Abdullah ceritakan, memang segalanya menarik cerita tentang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba berlaku peristiwa seumpama ini menyebabkan terhalang diri kita untuk menuju ke rumah Allah, untuk menuju ke Masajidillah. Maka pada saat yang serupa, hati yang berkeinginan untuk menuju ke rumah Allah itu wujud dalam diri kita, apakah dia dianggap sebagai satu ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini saya teringat ada suatu kisah yang berlaku di zaman sahabat Nabi SAW. Mereka ada keuzuran disebabkan tua, disebabkan sakit. Akhirnya mereka tidak sempat bersama dengan para sahabat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Rasulullah SAW bergerak bersama dengan para sahabat ketika itu, Rasulullah mengatakan, "Inna bil Madinati aqwaman masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Ketika itu Rasulullah kata, sesungguhnya ada beberapa penduduk yang tinggal di bumi Madinah ini, mereka tidak berjalan bersama dengan kamu. Dan pada saat yang serupa, mereka juga tidaklah melintasi sesuatu laluan untuk bersama-sama dengan kamu itu, melainkan hakikatnya mereka bersama dengan kamu. Tak ada, tapi bersama. Sahabat Nabi terkejut, kenapa boleh berlaku demikian? Rasulullah mengatakan, habasahumul uzr. Yang menghalang mereka itu adalah keuzuran-keuzuran tersebut. Dengan erti kata yang lain, yang menyebabkan kebersamaan mereka itu bersama dengan para sahabat dalam misi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah akibat daripada niat mereka itu sendiri. Jadi niat yang baik yang kita lakukan itu tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak berkesempatan untuk melaksanakan apa yang kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan itu. Innamal a'malu binniyat wa innama
likulli imri'in ma nawa. Itu jelas sekali dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, adapun setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan dengan kerinduan kita sifat, ya Allah, kau berikanlah kemudahan pada diriku ini untuk aku dapat datang pergi ke rumah Allah. Ya Allah, kau berikanlah panjang usiaku ini, kelak apabila masjid dibuka aku dapat menunaikan solat di rumah-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan-keinginan kita insya-Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Akan tetapi niat itu bukan hanya sekadar niat pada kata-kata, tapi dia mestilah diiringi dengan keazaman yang ada pada diri kita untuk hadir selepas daripada peristiwa yang sedang kita alami ini. Makna kata bukan sekadar niat, tapi keazaman yang betul-betul kita nak pergi ke masjid insya-Allah. Jadi Ustaz, bila kita cerita pasal masjid ni, insya-Allah lah kita tarawih pun nak dekat. Jadi insya-Allah mungkin selepas ini kita akan bicarakan sedikit sebanyak mengenai isu-isu solat tarawih Ustaz. Baik, jadi kita nak berehat seketika, saudara terus duduk di rumah dakwah, biar tanyalah Ustaz teruskan. #biar tahu jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Jadi penonton-penonton, seperti yang kita maklumkan, Ramadan kita pun sudah hampir. Jadi insya-Allah kita akan berbicarakan pula mengenai orang kata apa, sedikit sebanyak mengenai isu tarawih. Cuma kita punya tajuk masih lagi masjid semakin sunyi yang dibicarakan ataupun dengan ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sebelum kita terus dengan perbincangan kita selepas ini, jom kita sama-sama saksikan satu tayangan video di kaca TV anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Itulah sedikit bingkisan solat tarawih yang kita dapat saksikan mungkin daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Ustaz kenal siapa di TV tadi? Masya-Allah, sejarah lama. Sejarah lama Subhanallah. Saya ingatkan Masya Ari tadi. Masya-Allah rupanya. Insya-Allah Ustaz, kita bila kata kita berceritakan mengenai solat tarawih ni Ustaz, pelbagai persoalan yang kita mainkan dalam fikiran kita. Cuma sebagai orang kata apa, penonton kita ramai ketua keluarga. Apakah persediaan yang terbaik untuk ketua keluarga sediakan untuk menyambut Ramadan dan juga tarawih ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Da'i Hilman atas soalan tersebut. Apa sebenarnya persediaan yang perlu dilakukan oleh seorang ketua keluarga yang bernama suami? Hadis Nabi SAW jelas sekali menyebutkan, disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu itu akan ditanya tentang rakyat-rakyatnya ataupun orang yang berada di bawahnya. Maka bila kita bercerita tentang rumah-rumah kita, kita sibuk bercerita tentang rumah Allah, satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Pada saat yang serupa, kita juga perlu mengambil berat tentang rumah kita, khususnya pada bulan Ramadan pada kali ini yang tidak sama seumpama tahun-tahun yang lalu. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang ketua keluarga, waktu inilah sebenarnya adalah merupakan salah satu latihan dalam kehidupan kita. Kalau selama ini sebagai seorang suami tak pernah jadi imam, tanya pernah tak jadi imam? Tak pernah. Dalam sejarah selama ni Ustaz, saya buat solat berjemaah di masjid, duduk bersama dengan imam.
dan tidak pernah langsung menjadi imam, time inilah kita perlu untuk melatih diri kita menjadi seorang imam di dalam solat. Kalau waktu sebelum berlaku COVID-19 ini sibuk kita mempersalahkan imam dari sudut bacaan imam tak betul lah, dari sudut tajwidnya tak betul. Dan sekarang ni kita nak melihat sejauh mana betulnya kita ketika kita menjadi imam. Sebab nak menjadi imam ni bukan satu kerja yang mudah dari sudut bacaan. Saya ingat ada dalam satu viral seorang imam dia baca ghairil maghdubi alaihim ke ayat tersebut tu, kemudian dia tak boleh nak sambung ayat berikutnya. Sebab kadang-kadang kerana tidak biasa. Ya, biasa kita baca di luar, dia berbeza dengan saat ketika kita membaca waktu ketika kita menjadi seorang imam, kerana ketika itu suasananya juga adalah berbeza. Baik, apa yang perlu dilakukan oleh seorang suami ketika itu? Pertama, dia perlu untuk mengambil manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan di bulan Ramadan ini man qama Ramadan, hadis ada dua, disebut satu dengan hadis man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dan kemudian disambung wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar mengimani akan kewajipan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Termasuklah barang siapa yang membangunkan di bulan Ramadan, qama Ramadan, artinya menghidupkan malam-malam Ramadan itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepadanya kelebihan dengan diampunkan dosa-dosa yang telah pun lalu. Jadi nak ambil peluang tersebut, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, susun apa yang perlu dilakukan. Ada kemungkinan satu hikmah yang besar. Bila Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa seumpama ini, mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita yang rajin pergi menunaikan solat tarawih di masjid, tapi anak-anak dibiarkan begitu sahaja menonton televisyen daripada lepas solat maghrib itu, bahkan kadang-kadang tak solat maghrib pun. Ketika itu melihat, menonton sampai tengah malam, tidur. Esok bangun ketika itu waktu bersahur, bangun untuk bersahur, selesai tidur. Solat subuhnya tidak dijaga. Nah, sekarang ini waktu kita susun jadual untuk anak-anak, kerana masa kita sudah tidak disibukkan dengan kerja-kerja dunia ketika ini, masa kita disibukkan dengan ibadah kepada Allah, susun jadual berapakah muka surat yang hendak dibaca daripada kitab Allah Al-Quranul Karim, apakah zikir-zikir yang hendak dibaca pada hari yang pertama sehinggalah sampai tamatnya bulan Ramadan. Dan begitu juga pada saat yang serupa, ketika inilah waktu untuk kita memperbetulkan kehidupan kita dengan memberikan pengisian kepada anak-anak. Jadi itu di antara perkara-perkara yang penting kita nak hidupkan rumah Allah. Mungkin dengan peristiwa COVID-19 ini juga akan memberikan kepada kita rupa-rupanya selama ini rumah kita ini tidak sunyi daripada hidayah Allah. Sekarang ini adalah merupakan waktu kita nak mengisinya dan memberikan cahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bila mana Ustaz kata kita kena pantau, ahli keluarga kena pantau solat berjemaah dan sebagainya. Cuma Ustaz, kita nak tengok di skrin sekarang ni kedudukan imam, suami dan isteri. Adakah betul kedudukan macam ni? Yang biru itu adalah suami, yang purple ataupun merah jambu ini adalah isteri. Boleh Ustaz ceritakan, adakah betul kedudukan sebegini? Okey, dari sudut kedudukannya betul. Jika sekiranya tidak ada anak-anak yang ikut serta dalam solat tersebut, maka kedudukan isteri adalah di belakang daripada suami tersebut. Baik, mana kata, okey, seterusnya kita akan nak lihat lagi satu lagi paparan visual. Okey, ini kita lihat imam, iaitu lepas tu kita ada makmum lelaki dan juga makmum perempuan. Adakah betul sebegini Ustaz? Baik, dalam keadaan begini juga betul. Kalau cuma perlu untuk dicerahkan semula, nanti mungkin ada dalam berikutnya, skrin berikutnya ini, tentang kedudukan. Kalau sekiranya lelaki dewasa, maka lelaki dewasa hendaklah berada di belakang daripada imam, dan kemudian kanak-kanak lelaki diikuti dengan kanak-kanak perempuan, barulah di belakangnya wanita dewasa. Baik, mungkin kita nak lihat satu lagi Ustaz. Bapa iaitu sebagai imam, lepas tu belakang adalah anak lelaki, dan juga belakang sekali adalah ibu. Adakah ini kedudukan yang terbaik? Betul. Okey, ada seterusnya? Okey, ini sekiranya anak lakinya seorang Ustaz. Adakah kedudukannya sebegini Ustaz?
juga serupa, cumanya dari sudut nak kita nampak kotak tu macam jauh. Ya. Jadi kalau katakan kita berada di apa, Dekat katakan dia sebenarnya tidak dia jaraknya tidaklah terlalu jauh, dekat. Ya. Hatta termasuk terkena ustaz di antara ibu jari dengan kaki apa imam tu macam mana? Tak jadi masalah, yang penting di antara tumit lelaki, tumit imam dengan tumit makmum itu mestilah berlaku perbezaan, di mana tumit imam itu dia berada ke belakang sedikit, tumit makmum itu berada di belakang sedikit berbanding dengan tumit imam. Baik, mana kata jelas. Kalau kata tidak sempat untuk ambil gambar sebentar tadi, mungkin boleh penonton-penonton boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk menyaksikan semula apakah susunan yang terbaik untuk kita jadikan jemaah di rumah, insya-Allah. Jadi saya nak baca satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya wakil ketua keluarga yang akan memikul tanggungjawab berat untuk tarawih nanti. Soalan saya, boleh saya sebagai imam membaca surah yang sama sepanjang tarawih? Maklumlah belum banyak surah yang hafal. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hamba Allah yang menjalani tempoh PKP dan beredar dan berdebar nak jadi imam tarawih. Ustaz, mana kata soalannya mudah. Boleh tak dia nak baca surah yang sama setiap rakaat itu sehinggalah selesai tarawih ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Ini di antara ujian-ujian besar bagi seorang imam yang kadang-kadang tak biasa kita nak mengimamkan solat. Jadi boleh tak kita membaca surah yang sama? Yang pertama, surah yang sama yang wajib dilaksanakan adalah surah Fatihah. Itu wajib. Dia merupakan salah satu di antara rukun daripada rukun solat. Kalau Fatihah tidak dibaca, maka ketika itu bacalah surah apa pun, tetap solat akan terbatal. Kerana rukun dalam sembahyang iaitulah rukun qauli tidak diselesaikan terlebih dahulu. Soalnya dengan bacaan surah-surah berikutnya, selepas daripada surah Fatihah, saya membaca surah yang lain. Tapi masalahnya surah yang saya baca kuliah dan juga kul huwallah. Contohnya surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas, itu yang dibaca pada dua rakaat yang pertama, sampailah kalau nak buat 8 rakaat dilaksanakan 20 rakaat. Itulah dia surah-surah yang saya baca. Apakah solat saya sah? Jawapannya, solat tersebut tetap sah. Silakan sahaja untuk membaca surah tersebut kerana surah yang dibaca selepas daripada Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunat, ya. Hukumnya adalah sunat. Cuma yang penting sebenarnya tuan-tuan, tidak menjadi kesalahan kepada kita kalau sekiranya kita letakkan Al-Quran di hadapan dan kita baca Al-Quran, bukan dipegang, artinya diletak di hadapan. Okey, hari ini saya nak membaca surah tersebut, dan pada saat yang serupa saya cadangkan juga, di samping pada bulan Ramadan, samping kita membaca Al-Quran, kerana bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itu jelas sekali Allah nyatakan dalam Al-Quran, bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Apa salahnya sebelum masuk waktu solat Isya dan sebelum menunaikan solat tarawih itu, tolong kita bincang tentang surah yang hendak dibicarakan malam ni. Oleh kerana surah kita baca surah banyak, ada sampai 114 surah. Jadi sekurang-kurangnya memilih 30 surah yang akan kita ambil sepanjang bulan Ramadan ini, ambil ulasan dan pengajaran-pengajaran terhadap surah tersebut. Okey, jadi malam ni katakan ayah akan membaca surah Al-Baqarah, intisari surah Al-Baqarah sekian. Kita baca surah tersebut, dibaca. Ataupun kita baca dalam surah tersebut dalam keadaan berterusan, tak apalah, tak habis 30 juzuk tak jadi masalah. Yang penting habiskan surah Al-Baqarah itu dalam tempoh bulan Ramadan dan kita dapat memahami, itu adalah lebih baik berbanding dengan kita mengejar untuk pertama cepat dalam solat, ataupun yang kedua baca surah yang serupa tapi tidak mengambil intisari daripada surah yang dibaca. Ustaz, bila mana kita sebutkan mengenai surah yang dibaca dan sebagainya, sebenarnya bila kata ahli keluarga duduk sekarang ni duduk PKP kan, mana kata ahli keluarga semua ramai, sebenarnya siapa yang layak jadi imam Ustaz? Kadang-kadang bapa ke, anak ke, yang alung ke, yang bongsu ke, bagaimana Ustaz? Baik, pertama kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW yang disebut dengan sebaik-baik orang yang lebih aula untuk menjadi imam, pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Ya, mereka yang membaca yang lebih qari dari sudut Al-Quranul Karim. Bukan maksud qari ini sedap suaranya, tidak.
Tapi maksud yang dimaksudkan dengan qari ini mereka yang memahami bacaan tajwid dengan betul, makharijul huruf dengan betul, maka dia layak untuk menjadi seorang imam. Tetapi kalau ada kelebihan sebelum daripada itu dia ada kelebihan walaupun bacaan tidak sedap, tapi dari sudut ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah ada pada dirinya, memahami intipati dalam Al-Quran dan dia lebih alim memahami Al-Quran, maka dia lebih layak untuk menjadi seorang imam. Kemudian barulah turun mereka yang sedap dari sudut bacaan ayat tersebut. Dan kemudian kalau sekiranya ada persamaan di antara keduanya, maka yang kedua fa in kanu sawa'a, jika sekiranya mereka serupa, mereka yang lebih arif dari sudut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah seterusnya. Itu dalam bab aulawiyat untuk menjadi seorang imam. Tapi isu yang berlaku pada hari ini, kita berbicara tentang soal anak-anak ataupun ayah untuk menjadi imam. Baik, masa inilah kita boleh mengajar anak-anak kita untuk menjadi imam. Solat nawafil, kalau sekiranya anak tersebut memang dia seorang hafiz, ketika ini kita nak melatih dia untuk menjadi seorang imam. Sebab kalau kita tidak membiasakan anak-anak menjadi seorang imam, bila masa mereka akan terbiasa? Masjid tidak memberikan peluang, tapi kali ini kita memberikan peluang kepada anak-anak dalam tempoh sebulan. Mudah-mudahan latihan dia menjadi seorang imam, ketika itu akan menjadikan ia sebagai satu kebiasaan dalam kehidupannya, insya-Allah. Maknanya kata dalam kehidupan kita ni kalau nak latih anak tu pun digalakkan Ustaz. Maknanya kata dengan bimbingan dan sebagainya. Dan memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar supaya kita didik anak kita. Adibu auladakum thalathata hisal, kan. Didiklah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Yang pertama qiraatul Quran, ya, hubba nabiyikum wa hubba ahli baiti. Baca Al-Quran, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bacaan Al-Quran time ni kita nak betulkan. Contoh, katakan kita memang mahir dah dari sudut bacaan Quran, anak-anak duk baca, tengok bila anak-anak tersebut kurang dari sudut sebutan makharijul huruf, kalau sekiranya dia bukan merupakan lahan jali, tidak menjadi masalah, masih lagi sah salat tersebut. Dan pada saat yang serupa perbetulkan, selepas bayang abang tadi baca bacaan tersebut maknya kurang panjang, patutnya dibaca dengan 6 harakat, dibaca dengan 3, 4 dan sebagainya, bacaan tersebut masih lagi berkurangan, kita perbetulkan time dan juga waktu tersebut. Dan inilah masa untuk kita mendidik mereka, insya-Allah. Mana kata lepas ni tak payah gaduh-gaduh dah. Kita dah tahu apa yang kita lakukan, terutamanya ketua keluarga untuk susun. Kita punya susun jadual imam di rumah tu, insya-Allah. Jadi kita nak baca satu soalan di Facebook Ustaz daripada Hamidah Abdul Hamid. Assalamualaikum. Macam mana kedudukan saf jika ruang rumah sempit tak boleh ikut seperti gambar rajah yang diberi? Mungkin gambar rajah tadi Ustaz, tapi ruang rumahnya sempit, tak boleh nak susun dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Hamidah atas soalan yang dikemukakan. Baik, bagaimana keadaan sekiranya kawasan tersebut sempit? Sebenarnya rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah jadikan kita untuk menunaikan solat berjemaah itu, dia tidak hanya khusus kepada rumah yang besar. Kalau sekiranya rumah tersebut sempit, dia boleh disusun. Katakanlah bilangan ahli keluarga kita ramai. Yang penting letaknya imam itu dia berada di hadapan berbanding dengan makmum. Contoh, katakan tempat tersebut ada ruang, katakan cuma bahagian untuk lelaki dewasa itu tak cukup, dia boleh sembahyang di belakang. Ataupun bagi anak-anak tadi pun tak cukup, sembahyang lagi di belakang. Tak jadi masalah pun, 2 saf yang di hadapan, 2 saf bahagian saf berikutnya, 2 saf berikutnya. Baik, itu sebagai contoh dalam keadaan demikian. Baik, kalau katakan buat 2 saf tu pun memang makan space ataupun tempat tersebut masih lagi tidak cukup, buatlah sekadar kemampuan. Boleh sahaja letakkan makmum yang berada di hadapan itu, dia tidak berada pada safnya, tapi dia berada dengan sebaris dengan imam yang berada. Yang penting dia tidak melepasi ataupun sama dengan imam ataupun mendahului imam dari sudut kedudukannya. Tak ada kata dia duduk sama je. Tetapi dia lebih ke belakang sedikit. Sekiranya ni persoalan berkaitan tentang persoalan berkaitan tentang tempat yang sempit tadi, memang tak ada lokasi tersebut. Baik, mana kata jelas. Jangan kita kecilkan perbincangan, kita luaskan perbincangan kita. Jadi insya-Allah mungkin saya nak bacakan satu lagi soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Da'i Hilman dan juga Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilakah waktu ataupun jam yang sesuai untuk mengerjakan tarawih? Adakah masuk sahaja waktu isyak, kita solat isyak dan terus bangun untuk solat tarawih, atau dijarakkan waktunya, atau digalakkan tarawih sewaktu bangun tahajud? Harap terjawab kekeliruan. #biar tahu jangan keliru. Soalan yang bagus. Mana kata waktu yang paling afdal Ustaz nak jalankan tarawih, selepas isyak ataupun waktu qiyamul lail tu? Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh saudara siapa tadi? Tak ada nama. Terima kasih atas soalan tersebut. Berkaitan bilakah waktu yang paling afdal untuk menunaikan solat sunat tarawih? Ya. Solat sunat tarawih ini adalah di antara ibadah qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail ini berlaku waktu bila? Selepas selesai kita menunaikan solat isyak, itu bermulalah waktu untuk kita berqiyamul lail. Jadi bilakah waktu yang paling afdal? Jadi oleh kerana bila menyebut tentang persoalan waktu yang paling afdal, itu sebenarnya memang dilaksanakan pada malam, pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Dengan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, pada sepertiga malam yang terakhir itu, kalau katakan sekarang ni kita masuk waktu dalam jam 5.56 waktu subuh, ya, waktu subuh 5.56 pagi, lebih kurang kita kata dalam jam 3 pagi, dalam jam 4 pagi, itu adalah merupakan waktu yang terakhir, 1/3 terakhir itu kita tunaikan solat tersebut, waktu yang terbaik. Kenapa? Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmat dan Allah mendengar segala apa yang kita laksanakan. Sehingga kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis kursi, Rasulullah mengatakan, "May yad'uni fa astajibulah wa may yas'aluni fa a'tih. Wa man istaghfara li fa aghfirulah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada aku akan berikan apa sahaja permintaan yang dia mahukan. Dan sesiapa yang sesiapa yang ingin memohon ampun akan aku ampunkan. Nah, insya-Allah. Pada kata kita akan sambung lagi Ustaz perbicaraan mengenai tarawih sini Ustaz. Lepas ni kita bicarakan mengenai berapa rakaat sebenarnya. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan bicarakan di TV9. Jadi TV3 akan berakhir di sini. Kesan COVID-19 kini satu dunia merasai. Sama-samalah kita berdoa moga kita semua dijauhi daripada wabak ini. Tanyalah Ustaz, TV3 akan berakhir di sini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita Masjid Semakin Sunyi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi seperti biasa, sahabat penonton boleh tanyakan soalan kepada kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, kita walaupun kita masjid semakin sunyi ini, kita nak bicarakan mengenai sedikit banyak kita ceritakan mengenai isunya Ramadan dan juga tarawih. Saya nak bacakan satu soalan daripada WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga kerja Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dikurniakan keselamatan dari wabak COVID-19. Amin. Dalam tempoh PKP ini, ada juga segelintir masyarakat yang masih ingkar arahan pergi dan mengerjakan solat di masjid supaya masjid tidak kosong dan sunyi terus dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga orang yang mengerjakan solat di dalamnya. Mohon pencerahan Ustaz berkenaan hal tersebut dan apakah Islam turut melarang dan kita wajib patuh pada perintah pemerintah. Terima kasih. Suatu soalan yang bagus Ustaz. Maknanya kata sekarang ni kita dalam tempoh yang ada kerajaan kita hari ini mensarankan untuk kita tutup semua rumah ibadah, bukan sahaja masjid. Cuma ada segelintir daripada masyarakat kita memikirkan perlu juga untuk ada orang di masjid ataupun surau-surau untuk melantunkan bacaan Al-Quran dan juga solat di dalamnya. Apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih di atas soalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan segelintir daripada masyarakat kita yang sudah menjadi kebiasaan untuk menunaikan ibadah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu satu sebenarnya sifat yang mulia yang ada pada dirinya.
atas kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi pada saat yang serupa tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita terikat dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan panduan dalam kehidupan kita. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan kita. Dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan, antara lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah dan taatilah kamu akan Rasul. Dan begitu juga ulil amri, mereka yang memiliki autoriti yang memelihara ataupun mereka yang menjaga kita di kalangan para pemimpin. Jadi dalam hal tersebut memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Ulil amri itu merujuk kepada ulama dan ulil amri itu merujuk kepada mereka yang memerintah sesebuah tempat ataupun sesebuah negara dan sebagainya. Baik, dalam hal ini kita diajar untuk mematuhi pemerintah selagi mana pemerintah tidak mengarahkan kita untuk melakukan maksiat. Timbul soalan. Ada orang mengatakan, Ustaz, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan waman azlamu mimman mana'a masajidallah? Siapakah manusia yang paling zalim dengan menghalang manusia itu untuk mengingati Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu adalah merupakan orang yang paling zalim. Dihalang kami, Ustaz, pergi ke masjid ni tak dianggap sebagai zalim. Dalam bab kita nak melihat Al-Quran, jangan kita melihat hanya sebahagian daripada Al-Quranul Karim. Allah juga menyebut dalam Al-Quranul Karim, antara lain Allah mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kamu melontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan dan kerosakan. Binasakah kami pergi ke masjid? Itu soalan juga yang bagus. Bukan soal binasanya pergi ke masjid, dialu-alukan pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sekarang ini berhadapan dengan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan wabak. Saya nak bawa cerita ini menarik. Mungkin kalau ada sedikit masa ni kita nak berbicara tentang sejarah yang berlaku kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu Saidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, mendengar berita tentang wabak taun yang berlaku di bumi Syam, yang lebih tepat dia berlaku di Amwas, ya, sebuah tempat yang berada di Palestin. Palestin dahulu adalah merupakan salah satu kawasan yang berada di bumi Syam. Jadi pada saat ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah telah memberitahu kepada Saidina Umar, wahai Umar, sesungguhnya di bumi Syam telah berlaku wabak taun. Jadi bagaimana pandangan kamu? Ketika itu Saidina Umar kata, kalau begitu saya tidak akan masuk di kawasan tersebut. Jadi pada saat bila berkata demikian, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang memimpin bumi Palestin ketika itu ataupun bumi Syam tersebut mengatakan, afiraran min qadarillah, apakah kamu nak lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu Saidina Umar kata, afirru min qadarin ila qadarillah. Ya, sesungguhnya aku telah lari daripada satu kadar Allah menuju kepada satu kadar dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Apa pandangan kamu jika sekiranya ada seekor unta yang ketika itu dia sedang melalui dua kawasan. Satu kawasan tanah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan dan satu kawasan tanah yang kering kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lantas unta tersebut memilih kawasan yang subur ketika itu. Apakah itu tidak dianggap sebagai kadar Allah? Jawapannya ya. Bagaimana pula kalau sekiranya dia pergi ke kawasan yang kering tadi, maka dia tidak mendapat makanan tersebut? Apakah itu daripada kadar Allah? Jawapannya ya. Berarti dalam ketika itu ada pilihan daripada kita untuk kita memilih perkara tersebut, apatah lagi diperkuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di antara mafhum hadis tersebut, apabila kamu mendengar wabak taun melanda sesebuah kawasan itu, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk kawasan tersebut, dan apabila kamu berada di kawasan tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kamu keluar daripada kawasan tersebut. Berarti berada di tempat tersebut, kekalkan hal yang demikian. Dan akhirnya Saidina Umar Al-Khattab tidak pergi. Tetap sahaja Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk ke kawasan ataupun masuk ke bumi Syam ketika itu, tepatnya di bumi Amwas, yang cerita sejarah kalau kita melihat tentang taun Amwas, taun yang berlaku di bumi Amwas tersebut, dan akhirnya menyebabkan Abu Ubaidah syahid ataupun meninggal dunia. Diikuti oleh Muaz ibn Jabal yang menggantikan Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu. Muaz ibn Jabal pun ketika itu meninggal dunia disebabkan penyakit yang sedang berlaku ketika itu, dan beberapa orang at-tabi'in yang ramai yang telah pun meninggal dunia, termasuklah beberapa orang sahabat-sahabat kibaris sahabah yang lain. Dan bila sampai kepada ketika itu digantikan dengan Amru ibn Al-As radhiyallahu anhu, waktu Amru ibn Al-As melihat suasana yang berlaku pada saat ketika itu, dia mengatakan bahawa taun yang berlaku ini adalah umpama api. Api akan terus membakar selagi ada bahan bakaran tersebut. Dan akhirnya dia kata, tahassinu, wahai penduduk-penduduk yang berada di bumi Amwas,
pergilah masing-masing ke jabal, pergilah ke bukit, duduklah di bukit. Masjid ketika itu ditutup, tidak ada sesiapa pun yang menunaikan solat dan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu rupa-rupanya penyakit taun ketika itu kembali menghilang, dan setelah reda daripada penyakit tersebut, masing-masing yang berada di bukit tersebut itu turun semula untuk menunaikan amalan seperti mana biasa. Peristiwa ini berlaku. Kalau kita rujuk di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, catatan daripada Ibn Athir, ada menceritakan kisah tersebut. Bahkan masa kita tidak mengizinkan untuk kita bincang dengan lebih panjang berkaitan dengan tertutupnya ataupun ditutupnya masjid-masjid Allah, itu berlaku di bumi Andalus satu ketika dahulu. Pernah berlaku di Tunisia satu ketika dahulu dalam sekitar abad yang ke-9, dan begitu juga sekitar abad yang ke-5. Bahkan di bumi semasa berlaku di Tunisia dan juga bumi Andalus itu, saat ketika itu masyarakat ada ditimpa dengan penyakit sehingga kematian yang dicatatkan sehari seramai 40 orang dalam tempoh beberapa bulan, menyebabkan kematian sehingga sampai kepada 1,700 orang. Dan akhirnya mereka meninggalkan rumah Allah yang ditutup dalam tempoh masa yang tertentu bagi mengelakkan daripada wabak tersebut itu tersebar. Bahkan ceritanya berkaitan tentang bumi Makkah ini bukan cerita sekarang. Cerita terdahulu juga pernah berlaku bumi Makkah ataupun Masjidil Haram itu ditutup, imam-imam tidak menunaikan solat di Masjidil Haram. Mana kata penutupan masjid ini bukanlah berlaku di Malaysia ataupun masa kini sahaja. Makna kata sudah berlaku pada waktu-waktu yang sebelum ini. Jadi insya-Allah kita nak bicarakan lagi mengenai isu masjid semakin sunyi, tapi sebelum tu saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada da'ini apa abang? Alhamdulillah sihat. Mamu sihat? Alhamdulillah sihat. Tuhan bagi kita sihat. Alhamdulillah. Kita taat dah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan Mamu. InsyaAllah. Soalan Mamu, kadang-kadang kita barulah kita teringat kata kita tak dapat pergi masjid. Tapi yang kita boleh dapat pergi masjid pun Mamu tak pergi masjid. Tak semayang di masjid. Tapi dia jam kita berbuat nak pergi masjid ni. Nak buat apa-apa saja tegak hari kita tak boleh pergi, ada penyakit lagu ni. Macam tu kita buat apa yang kita nak berbuat. Lagi satu soalan Mamu nak tanya yang nak nak banyak pencerah ni. Cara apalah depan nak kena bayar ni. Cara apalah Mamu nak pergi kutip pencerah ni. Mamu ada jawatan. Tapi Mamu nak ambil pergi kutip tu. Lagu mana kita nak buat? Ustaz, tolong urai-urai lah. Dan dalam lagi Ustaz, Assalamualaikum, doa-doa kat Mamu lah, tetapkan iman. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mamu atas soalan berikan. Saya kira soalan yang sangat cantik pada pagi ini. Jadi penonton-penonton, kita akan jawab selepas ini. Kita akan berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah, dakwah biar tanyalah Ustaz teruskan. Hashtag biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita lagi masih bersara langsung dalam Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah dengan tajuk kita Masjid Semakin Sunyi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi penonton-penonton seperti biasa dah banyak kita ceritakan mengenai isunya masjid semakin sunyi dan sedikit sebanyak mengenai tarawih dan sebagainya. Cuma tadi sebelum kita berehat ada soalan daripada Mamu daripada panggilan telefon yang saya faham, yang saya dapat simpulkan Ustaz. Dia tanya ada masa ada peluang untuk pergi sebelum ini untuk ke masjid pun tak pergi masjid. Apatah lagi bila waktu PKP ini langsung dah tak pergi masjid. Apa nasihat yang kita boleh dapatkan Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Mamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit perubahan ataupun menjadikan kita ini berubah daripada situasi kehidupan kita yang tidak biasa datang ke rumah Allah, yang tidak biasa membaca Al-Quran,
dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ini menjelmakan kepada kita rasa keinsafan untuk kita memperbetulkan semula akan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Nasihat saya kepada mereka yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya dengan perkara-perkara yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala semasa belum PKP ataupun belum berlaku musibah COVID-19 ini, mereka tetap tidak menunaikan ibadah solat di masjid, dan sekarang ini mereka masih lagi kekal berada dalam keadaan demikian, solat tetap tidak dilaksanakan. Tolong hentikan akan amalan-amalan seumpama ini. Kita takut nanti matinya kita dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada suatu hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu, orang-orang yang beriman dia melihat akan dosa-dosanya itu ka'annahu qa'idun tahta jabal, seakan-akan dia duduk di bawah bukit, yakhafu an yaqa'a alaih, yang mana dia takut nanti batu yang berada di atas itu akan jatuh. Duduk di bawah, maknanya hidup akan sentiasa berasa takut atas dosa-dosa yang sentiasa dilakukan. Sementara bagi orang al-fajir, orang yang sentiasa melakukan dosa itu, mereka melihat dosa-dosa yang dilakukan itu kadzubabin, seumpama seekor lalat, dan kemudian wayaf'alu hakadha, dia melakukan dalam keadaan demikian, hanya sekadar lalat yang bertinggik di hidung dan kemudian ditolak dengan tangannya ketika itu dan dia pergi. Betapa mereka menganggap dosa yang dilakukan itu adalah perkara biasa. Sebab apa? Kerana dosa ini apabila kita lakukan dalam keadaan berterusan tanpa diiringi dengan taubat kita kepada Allah, dia akan menjadi titik-titik hitam yang akan menutup hati kita. Bila hati tertutup, ketika itu hati akan menjadi lebih keras daripada batu. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di saat itu tidak ada ruang untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling kita takut kita kembali pada Allah dalam keadaan Allah memurkai kita, bahkan lebih teruk daripada itu Allah tidak menerima kita sebagai hamba yang layak untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sebab itu dalam hidup kita ini tolong kita berusaha memperbetulkan semula, kerana tempat untuk kita memperbetulkan amalan kita ini ataupun kesilapan kita adalah di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi ruang untuk kita memperbetulkan segala kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Kalau dahulunya kita berada dalam keadaan sentiasa melakukan dosa, tolong perbetulkan, perbanyakkan kita melakukan amal-amal yang soleh, sebab amal yang soleh itulah yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Amal-amal soleh inilah yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, dan amal soleh ini jugalah yang membawa keberkatan hidup kita di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Masya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, sebelum ini bila mana Ramadan tarawih, sudah tentu kita akan ada suasana dan juga kita akan rasa bagaimana imam-imam dan juga bilal-bilal melantunkan selawat dan sebagainya di masjid dan sebagainya. Jadi hari ini orang kata apa, seruan ini mungkin tiada ketika mana waktu musim PKP ini. Saya nak kita sama-sama lihat satu bingkisan video yang disediakan untuk kita lihat suasana Ramadan sebelum ini. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذخرنا ومولانا محمد. صلاة التراويح من قيام شهر رمضان أتابكم الله. Baik, itulah sedikit sebanyak bingkisan solat tarawih. Makna kata sudah setahun kita merindui orang kata apa suasana ni Ustaz. Jadi bila kita tengok bingkisan tadi pun, kita pun tersebut-sebut selawat bersama-sama dengan Bilal yang melantunkan bacaan daripada kaca TV itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan benda ni kita masih boleh teruskan mungkin di rumah-rumah, insya-Allah. Ustaz, kita nak terus lagi dengan soalan kita, dengan tajuk kita perbincangan mengenai masjid semakin sunyi. Satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dirahmati, diberkati. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah peranan yang paling penting dari pihak masjid bagi menarik warga yang agak berusia untuk berjemaah ke masjid walaupun tamatnya tempoh PKP nanti, agar masjid tidak semakin sunyi dari golongan yang sudah berusia ini agar menjadi ikutan dan tauladan bagi generasi Y
Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan kathiran. Kak Ani JB. Soalan Kak Ani ni lain daripada yang lain. Orang selalu bertanya mengenai isunya bagaimana tarik generasi Y, Z ni dan sebagainya untuk datang ke masjid. Tapi bagaimana kita nak kekalkan golongan-golongan berusia mungkin tak larat dan sebagainya untuk terus di masjid menjadi tauladan untuk anak-anak muda, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan bagaimana kita nak menarik ataupun peranan daripada pihak masjid untuk menarik generasi yang telah pun berusia. Dan sebenarnya dalam hal ini bukan sekadar generasi yang berusia sahaja yang kita nak tarik mereka, tapi di kalangan generasi-generasi muda yang merupakan pelapis kepada generasi umat Islam, maka itu adalah lebih utama untuk kita tarik mereka bersama-sama menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tua ataupun yang telah pun berusia, saya kira sudah ada di sana kesedaran bagi diri mereka untuk mengisi kehidupan mereka. Itu dah tua ni apa nak buat? Sebagai contohnya, inilah dia. Pencen dah, semua dalam kehidupan dah dirasai ketika itu. Biasanya mereka akan terasa untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal lagi apa peranan yang masjid perlu lakukan. Saya teringat dahulu semasa saya pernah memegang jawatan sebagai imam dan juga sebagai pihak pengurusan masjid. Jadi saat ketika itu kami menyediakan beberapa kaji selidik, buat soalan-soalan yang bersesuaian kepada pihak jamaah yang ada, apa sebenarnya mereka mahu dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang ada sesuatu idea-idea yang kita tak pernah terfikir. Perkara tersebut boleh berlaku. Ya, Ustaz, kami ni orang tua sebagai contohnya tak sesuai untuk buat perkara-perkara seumpama ini. Saya teringat semasa di Masjid Negeri sebagai contohnya, mereka menginginkan untuk mengadakan seumpama kelas-kelas pondok yang pernah dirasai oleh orang-orang yang terdahulu. Oh, rupanya begitu keinginan yang mereka mahukan. Kita sediakan perkara tersebut untuk mengisi pengisian, dan rupa-rupanya perkara itu menjadi suatu keinginan yang ada pada diri mereka, dan sambutan memang cukup ramai ketika itu. Jadi cuma cara dan kaedahnya peranan pihak masjid adalah dengan membuka ruangan yang seluas-luasnya kepada mereka yang sentiasa ingin mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengadakan sesi dialog. Dan saya kira kalau kita melihat dengan suasana sekarang ini, saya rasa inilah waktu yang sesuai untuk meletakkan sasaran seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Abdullah. Sebagai contohnya tadi, bagaimana masjid di Temerloh Jaya itu boleh mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu hebat sekali. Maka saat ini juga bagi pengurusan masjid perlu untuk memikirkan bagaimanakah cara dan agenda untuk disusun bagi menarik minat khususnya kepada golongan-golongan yang telah berusia yang berada di sekitar daripada masjid tersebut untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mak kata itu sedikit sebanyak orang kata nasihat ataupun pandangan yang saya kira benar susah untuk kita fikirkan bersama. Mungkin pihak masjid pun perlu ada borang kaji selidik dan sebagainya untuk mengetahui apakah benda yang terbaik untuk kita lakukan pada peringkat masjid itu sendiri. Ustaz, kita sebenarnya banyak bicarakan lagi Ustaz, dan banyak benda kita tak sempat untuk bicarakan. Cuma masa mencuburi kita. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit kesimpulan mengenai topik kita pada pagi ini. Silakan. Allahu Akbar. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang masa kita ini agak mengejar kehidupan kita. Dalam tempoh masa 2 jam sahaja pun kita tidak merasai masa tersebut bergerak dalam keadaan begitu pantas, sehingga banyak lagi perbincangan-perbincangan yang boleh kita bicarakan dalam perbincangan kita. Cumanya para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tempoh masa yang ada seumpama ini, tuan-tuan, muhasabahlah diri kita sejauh mana amalan-amalan yang telah pun kita sediakan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang sedang berada di rumah Allah, maka teruskan kehidupan kita sebagai seorang imam, sebagai seorang Bilal, teruskan tugasan-tugasan yang telah pun diberikan kepada mereka untuk menghidupkan rumah Allah, kerana itu merupakan tanggungjawab bagi mereka. Bagi kita yang berada di rumah-rumah, maka kekalkan diri kita di rumah, isi rumah kita ini dengan bacaan Al-Quran. Hadis Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu kubur-kubur. Maka tolong kita isikan dengan laungan Al-Quranul Karim, tolong kita isikan dengan ibadah salat yang merupakan ibadah yang terbaik. Solat-solat sunat itu adalah di rumah, dan begitu juga kaitkan ataupun eratkan hubungan kita sesama ahli keluarga kita. Mudah-mudahan rumah kita akan dipenuhi dengan rahmat daripada Allah yang dahulunya penuh dengan pelbagai bentuk pergaduhan dan sebagainya. Maka dengan itu kita mampu untuk mengurangkan hal tersebut dan menjadikan kita insan yang sentiasa beriman kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amalan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, itu benda sedikit sebanyak yang Ustaz boleh simpulkan. Cuma seperti biasa Ustaz, di akhir ini sedikit doa Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitanir
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكشف عنا العذاب والبلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat penonton yang sudi untuk menonton rancangan Tafsir Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman dan juga yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Kami mohon ampun dan maaf. Jadi banyak lagi yang bakal kita rinduin sepanjang tempoh PKP ini. Bukan sahaja masjid sunyi daripada launan puja-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin juga sunyi daripada solat tarawih, malah umat Islam juga turut merindui ibadah umrah dan mungkin juga ibadah haji pada tahun ini. Jadi insya-Allah nantikan Tanyalah Ustaz esok 23 April, iaitu merindui umrah dan haji bersama dengan sahabat saya Dain Aiman dan juga Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi insya-Allah saya dan juga Al-Fadhil Ustaz memohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.